missing somehow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Syazwani binti Abdul Rahim dan para penonton. Dalam video ini, kami akan membentangkan tugasan yang diberikan oleh doktor iaitu berkenaan dualisme dan kesannya terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan juga rakan seperjuangan saya yang juga bertungkus lumus dalam menyiapkan sebahagian daripada tugasan untuk subjek CTU 552 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamaria dari kelas JBC 242-2C. Hai, nama diberi Nuri Sabiha binti Zulkifli dari kelas JBC 242-2C. Dualisme merupakan pandangan atau sistem falsafah yang menjelaskan semua fenomena realiti sebagai perkara yang mengandungi dua elemen tidak terpisah. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, dualisme membawa maksud kepada satu, fahaman yang berasaskan dua prinsip yang saling bertentangan seperti antara kebaikan dan kejahatan dan juga antara terang dan gelap. Kedua, keadaan apabila wujud dua sifat yang ketara saling bertentangan pada diri seseorang. Dualisme dalam pendidikan secara ringkasnya ialah pengasingan di antara ilmu agama dengan ilmu selain agama, iaitu ilmu yang mempunyai pelbagai definisi, ilmu moden oleh Abdul Halim Ramli, ilmu sains oleh Datuk Seri Najib dan ilmu keagamaan oleh Nik Aziz. Oleh demikian, dari perspektif yang lebih jelas, dualisme pendidikan bermaksud memberi tumpuan hanya pada satu aspek pendidikan, iaitu dengan memberi tumpuan kepada pendidikan agama seperti akidah dan tauhid, atau fokus pada pendidikan teras seperti sains dan matematik. Urutan peristiwa ini telah menimbulkan ketidakseimbangan antara pendidikan yang harus diterima oleh masyarakat dan telah menghasilkan pelbagai aliran pemikiran yang berbahaya seperti liberalisme, rasionalisme dan sebagainya. Dualisme adalah satu ideologi yang lahir daripada intelektual barat. Namun demikian, dualisme kini bukan sahaja satu fahaman yang bertapak di benua tersebut, malah ia telah merebak dan berkembang ke seluruh dunia termasuklah Asia Tenggara. Dan sebahagian besarnya adalah negara-negara Islam. Mengenai latar belakang dualisme, perkataan dualisme terhasil daripada perkataan daripada bahasa Latin iaitu dualis atau duo dan ismus atau isme. Duo memberi maksud kata dua, manakala ismus berfungsi membentuk kata nama bagi suatu kata kerja. Oleh itu, dualisme ialah suatu keadaan yang boleh menjadi dua dan ianya adalah satu teori atau sistem yang berlandaskan kepada dua prinsip yang memperjelaskan bahawa ada dua substansi. Dualisme dalam pendidikan memberi maksud kepada suatu keadaan dan fenomena di mana terdapat dua corak sistem pendidikan iaitu keagamaan tradisional dan kebangsaan moden yang amat berlainan serta terpisah dari segi matlamat, sejarah, kurikulum, falsafah, struktur dan pentadbirannya di negara-negara Islam. Terdapat banyak faktor-faktor yang menyumbang kepada terjadinya dualisme pendidikan di Malaysia. Faktor pertama ialah pembentukan pemikiran barat dan fahaman mengenai ilmu pengetahuan yang dipengaruhi oleh falsafah, dualisme dan sekularisme. Pemikiran, nilai dan pengetahuan yang mencerminkan humanisme dan krisis dalam masyarakat, individu, negara dan institusi. Dualisme dalam fikiran adalah hasil pertemuan antara wahyu dan akal. Pengetahuan adalah antara ilmu nakli agama dan ilmu akli iaitu ilmu sains. Manakala dalam nilai pula ialah di antara nilai-nilai kudus, sacred dan nilai-nilai bukan kudus iaitu profane. Dengan pemikiran dan realiti yang berkaitan dengan nilai yang jelas dalam sistem pendidikan ini menunjukkan bahawa ilmu-ilmu sekular diiktiraf dalam sistem pendidikan kebangsaan, manakala ilmu agama terhad dalam sistem pendidikan tradisional yang agak terpinggir.
Faktor yang kedua ialah pemisahan pengetahuan dan agama sekular dalam sistem pendidikan negara. Para ilmuwan dan cendekiawan menyatakan keprihatinan tentang wujudnya trend ini dalam sistem pendidikan kerana melihat kepada kesan yang terjadi disebabkan pelaksanaan sistem sedemikian dalam pendidikan. Oleh itu, pelbagai carangan dan idea telah dikemukakan untuk berusaha mengatasi masalah ini. Kerisauan dan kekhawatiran ini telah dipandang serius oleh kepimpinan tertinggi negara, maka wujudlah falsafah pendidikan negara yang sudah dilengkapi dengan selengkapnya. Berdasarkan kepada falsafah ini, kurikulum bersepadu pada peringkat sekolah rendah dan menengah telah diwujudkan untuk memastikan bahawa pembelajaran tidak lagi menjadi pemisahan antara ilmu nakli dan juga ilmu akli. Dengan adanya pemisahan sekolah, aliran sekular dan agama, maka ia menjadikan salah satu di antara kekangan dan rintangan untuk mencapai matlamat yang seimbang dan harmonis dari segi rohani, intelek dan jasmani kepada seseorang manusia. Faktor yang ketiga ialah landasan aliran pemikiran, sejarah serta kesan pengaruh situasi luaran dan masalah dalaman yang dihadapi oleh umat Islam pada zaman dahulu. Perbezaan mengenai pendekatan dan cara dalam fahaman agama antara kalangan umat Islam dan juga berlakunya penjajahan dikenal pasti antara penyumbang yang menjadi faktor wujudnya dualisme dalam pendidikan dalam negara-negara Islam seperti di Malaysia. Dasar dan amalan pendidikan penjajah yang telah menguasai dunia Islam dan mengongkong pendidikan umat Islam agak sukar untuk kita ubah strukturnya dan coraknya kerana ia nampak telah sebati dan sudah menjadi kebiasaan dalam hidup masyarakat Islam. Dominisasi pendidikan model barat dalam sistem pendidikan kontemporari telah menyebabkan masyarakat Islam berada dalam keadaan keliru dan dilema. Faktor yang keempat ialah modernisasi dan kolonialisme. Institusi pendidikan tradisional di Malaysia dicatat sebagai salah satu institusi pendidikan terawal dalam sejarah pendidikan Nusantara yang wujud jauh sebelum kedatangan penjajah. Namun, institusi pendidikan tidak dijadikan sebagai landasan perkembangan pendidikan seterusnya. Ini terjadi kerana berdasarkan perancangan pendidikan kolonial Belanda, bentuk tradisional pendidikan keagamaan itu kebiasaannya mempunyai sifat yang buruk. Contohnya, terlalu menekankan kaedah hafazan lebih daripada maknanya. Walaupun pada hakikatnya sistem pendidikan tradisional itu akan berubah. Bagi penjajah, pengembangan pendidikan agama tradisional mempunyai erti yang sama dengan perkembangan sistem pendidikan dan dalam keadaan apa pun tidak akan mendapat keuntungan dari segi kewibawaan dan pengaruh pemerintah kolonial. Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam menangani dualisme pendidikan adalah pendekatan yang terlalu bersifat fizikal dan mekanikal. Pendekatan seperti ini lebih terjerumus kepada konsep profesionalisme, kepakaran dan pengkhususan dalam bidang yang diperlukan dalam alam pekerjaan. Ia mengakibatkan matlamat pendidikan untuk membangunkan insan yang bermoral, berakhlak, beradab dan berhikmah semakin terpinggir. Seterusnya, cabaran yang dihadapi Malaysia dalam membendung dualisme adalah untuk mengembalikan wajah pendidikan berteraskan Islam. Hal ini disebabkan pendidikan di negara-negara Islam terjajah dengan cara pemikiran barat yang hanya memberi tumpuan terhadap aspek keduniaan. Konsep pemikiran barat juga hanya berteraskan kepada aspek manusia dengan manusia, manusia kepada alam, tetapi tidak mengambil kira hubungan manusia kepada Tuhan. Konsep ini akan mengakibatkan penolakan terhadap ajaran agama Islam dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, negara Malaysia terpaksa mengharungi cabaran dualisme dalam pendidikan, iaitu pemisahan antara pengetahuan hukum dan perkembangan moden sains barat. Konsep dualisme ini telah mengakibatkan para ulama jahil tentang alam dan para intelektual tidak begitu berpengetahuan dalam bidang undang-undang Islam.
Pendidikan agama Islam merupakan konsep pendidikan Rabbani yang bersumberkan bimbingan ilahi iaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan tinggi. Pendidikan Islam dapat melahirkan manusia yang baik dan bertanggungjawab pada diri, keluarga dan masyarakat demi mencapai kebahagiaan hakiki dengan berpandukan wahyu daripada Allah SWT. Malah Rasulullah SAW telah memperkenalkan konsep pendidikan seumur hidup, belajar dan mencari ilmu sepanjang hayat tanpa membezakan lelaki dengan wanita. Pada era ini, transformasi pendidikan telah berleluasa di semua negara. Untuk menjadikan Malaysia setaraf dengan pendidikan antarabangsa, Malaysia juga telah menitikberatkan pendidikan moden yang berguna di sekolah setaraf dengan negara yang membangun. Impak ideologi dualisme terhadap institusi pendidikan adalah merangka atau menyimak semula kurikulum pendidikan di semua peringkat dari prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah hingga pendidikan tinggi. Oleh yang demikian, disebabkan pengasingan ilmu agama dan ilmu moden dalam pembelajaran di Malaysia menyebabkan pendidikan negara terdedah kepada perbezaan pendapat dan percanggahan dari segi perbezaan ilmu yang mereka pelajari. Jika dibandingkan sekolah tahfiz dan aliran sekolah kebangsaan, mereka akan terdedah kepada percanggahan dalam pembahasan ilmu. Pendapat yang diberikan oleh dua golongan yang berbeza ini tidak akan mencapai kata sepakat oleh kedua-dua pihak menyebabkan mereka tidak akan menerima pandangan dari aspek yang tidak mereka pelajari. Sebagai contoh, mereka yang mendapat pendidikan di sekolah kebangsaan lebih mengutarakan pendapat dari segi duniawi iaitu kejadian di dunia. Manakala mereka yang mendapat pendidikan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah seperti di sekolah tahfiz lebih cenderung untuk memberi pandangan dalam konteks ilmu berlandaskan sumber yang dipelajari sahaja. Pendapat dan pandangan mereka tak mampu berfikir lebih jauh dan peluang kepada sekolah tahfiz untuk mencapai pendidikan setaraf global dan negara barat semakin tipis kerana ilmu yang diberikan hanya berpandukan agama Islam semata-mata. Carilah ilmu meskipun di negara China kerana mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Ini menunjukkan bahawa ilmu itu amat penting dan amat dituntut dalam Islam. Fikiran atau ideologi telah mengakibatkan pemecahan atau dikotomi kepada dua golongan utama iaitu golongan konservatif dan progresif. Tokoh pembaharuan Islam dalam bidang pendidikan yang termasyhur Muhammad Abduh menyatakan sistem pendidikan dualisme antara sistem pendidikan yang hanya memberikan pelajaran pengetahuan agama yang melibatkan golongan ulama yang tidak mempunyai ilmu moden, manakala sekolah-sekolah moden pula mengeluarkan ahli-ahli dalam pelbagai bidang kemahiran dan keilmuan tetapi terhad pengetahuan mengenai agama Islam. Golongan cendekiawan dan ilmuwan yang lahir dari dua sistem pendidikan ini yang penuh dengan diskriminasi ini juga akan menimbulkan persaingan antara satu sama lain. Persaingan yang wujud bukanlah dalam keadaan yang membina, bahkan ia sebenarnya menjatuhkan satu sama lain walaupun berpegangkan kepada agama yang sama iaitu agama Islam. Kesimpulannya, pendidikan yang berasaskan dualisme merupakan satu malapetaka berumat yang mendambakan suatu corak kemasyarakatan yang baik dan berakhlak. Dualisme dalam pendidikan menatijahkan satu bentuk tamadun yang songsang dari fitrah kejadian manusia itu kerana ideologi tersebut melahirkan satu bentuk ketamadunan yang berbentuk material dan mengenepikan sama sekali hal-hal berkaitan pembangunan insan.
Negara sememangnya amat memerlukan satu falsafah sempurna yang mampu dikongsi hasrat dan cita-cita bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam menangani arus kemodenan dan pembangunan, kesejahteraan rakyat perlulah diutamakan. Walau bagaimanapun, pelajaran dan pengajian Islam tidak perlu diketepikan dan dilupakan begitu sahaja kerana ini merupakan asas pembangunan pendidikan yang terbaik. Agama Islam mengajar kita untuk sentiasa percaya kepada rezeki dan ketentuan Allah SWT, dan setiap perkara yang berlaku di atas muka bumi ini adalah dengan izinnya. Jika tiada asas ini dalam kehidupan kita, maka rosaklah duniawi dan juga akhirat kita. Oleh itu, kedua-dua ilmu ini amatlah penting dalam sistem pendidikan Malaysia kerana majoriti rakyat Malaysia adalah beragama Islam. Seterusnya ialah cadangan. Cadangan yang pertama ialah kursus tamadun Islam dilaksanakan serta diperkenalkan di IPT pada tahun 1993 juga, antara cara lain yang menunjukkan komitmen kerajaan untuk menghasilkan para intelek yang berakhlak serta berilmu. Silibus dan tata cara tentang pelaksanaan kursus ini seperti yang telah diberikan panduan oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan keselarasannya dan kesamaannya. Namun begitu, sejak awal hingga sekarang masih wujud perbezaan dari segi kefahaman dan taksiran mengenai pelaksanaan kursus tamadun Islam pada peringkat Institut Pengajian Tinggi. Salah satu contoh subjek mengenai tamadun Islam yang telah diperkenalkan di institusi pengajian tinggi ialah CTU. Selain itu, masalah sosial ini perlu diatasi dengan secepat mungkin kerana ia semakin hari, masalah ini semakin kelihatan merisaukan. Jika kita telah mengenal pasti dengan menghapuskan dualisme di dalam sistem pendidikan mampu menjernihkan semula keadaan, maka pihak-pihak yang berwajib perlulah untuk terus membuka dan memulakan langkah. Penghapusan dualisme ini adalah satu keadaan yang mempunyai kaitan dengan legislatif. Walaupun begitu, suara-suara rakyat terhadap masalah ini masih perlu didengari. Ia tidak begitu adil jika kita hanya bersikap menyalahkan orang lain dan menunding jari tentang masalah ini. Maka segenap lapisan masyarakat mestilah bersama-sama berganding bahu dan dalam usaha untuk kembali mencerahkan jerebu yang telah menyembelungi Malaysia. Jika kita hanya duduk berdiam diri, ia tidak akan memberi keuntungan kepada siapa pun. Ibu bapa serta setiap ahli keluarga tidak boleh lepas dari tanggungjawab untuk mengawal institusi kekeluargaan tersendiri. Walau tidak dinafikan tentang betapa besarnya pengaruh pendidikan yang terdapat dari luar rumah.